Kalau mereka nak kuncikan hero mid lane terlebih dahulu, mungkin Tamus. Tapi kali ini Tamus tak menjadi masalah. Betul. Sebab dah ada Nathan yang mampu untuk melakukan tugasan sebagai tank killer. Sekarang ni Yudhirek Giants pula. Saya tertanya apakah lagi hero yang Cram akan bawakan buat game pada kali ni. Sebab kita tahu Cram, saya suka tengok gameplay dia, terutama kalau dia gunakan Cici. Dia gunakan Yuzong. Siapa perasan Cici tak kena ban? Tapi kalau nak buatkan Cici agak berbahaya juga sebab tak ada hero keras ataupun hero yang boleh menada damage yang cukup kebal. Mungkin sekarang ni kalau mereka nak buatkan hero, Kalau tak Terisla, Yuzong. Ianya lebih bergantung kepada Yums lah. Yums nak membawa hero apa sebenarnya. Idip. Banyak Terisla. Jadi Yums bebas sama ada nak mengambil hero support ataupun hero AOE lagi. Double AOE yang dibawa masuk disebabkan untuk komposisi hero RQ Hoshi sekarang ini menunjukkan hero yang akan dive. Jadi minion free penalty zone yang membahaya menanti RQ Hoshi apabila teamfight terjadi. Sekarang ni kita tinggalkan Vin. Apa agaknya hero yang tapi dia dah ada Tamus. Sekarang ni mid lane Mid lane. untuk Rinja. Novaria. Novaria sebenarnya agak sesuai juga sebenarnya dengan kemampuan untuk melakukan poking daripada jarak jauh, memberikan gangguan dengan efektif, tak ada masalah juga. Tetapi nampaknya Fasa menjadi tumpuan utama sebabkan mereka ingin mendapatkan burst damage, tambahan damage dekat sini dan tak ingin berharap kepada Skylar sahaja untuk melakukan tugasan tersebut. Sekarang ni kita dah boleh nampak dah kedua pasukan ada pegangan mereka, kedua pasukan ada tanggungjawab mereka. Jadi antara kedua pasukan ni untuk game yang ketiga antara Yudhirek Giants juga RRQ Hoshi, pada pendapat Karakurus ni mana yang nampak lebih solid? Yudhirek Giant. Okay. Kali ini Yudhirek Giant. Faham? Mereka mempunyai keseimbangan yang cukup besar daripada segi kekebalan, daripada segi sisi, daripada sudut damage, tank killer. Cuma pelaksanaan yang lebih membahaya lagi. Sebab kita tahu setiap kali ada penggunaan Nolan, kita kena lihat betapa besar impact beliau di dalam game itu. Sebab kalau tak ada impact, Nolan tersebut tak akan membantu pasukannya untuk mendapatkan kemenangan. Dan kita akan saksikan bagaimana pertempuran yang sememangnya semakin sengit. Airconnya 16 darjah Celsius pun tak rasa sejuk. Makin panas pula. Jadi kita akan masuk ke dalam perlawanan kita yang ketiga. Antara pasukan Yudhirek Giants bertentang dengan pasukan RRQ Hoshi. Yudhirek Giants di bahagian biru, RRQ Hoshi di bahagian merah. Di mana kalau kita melihat untuk pasukan RRQ Hoshi, mereka mempunyai drafting yang lebih standard lagi, memberikan fokus lebih kepada siege composition buat ketika ini dan pastinya memberikan fokus lebih tinggi lagi untuk mendapatkan kelebihan pada fasa late game. Kali ini kita nak melihat adakah Yudhirek Giants akan mampu menutup game dengan lebih pantas sebelum RRQ Hoshi berjaya untuk mendapatkan power spike mereka. Dan sekarang ini bergantung dengan rotasi permainan yang akan ditunjukkan oleh kedua pasukan. Ada Yum sedang untuk mengganggu jungle untuk pasukan RRQ Hoshi. Sekas juga telah berada berhampiran dengan kedudukan jungle, tetapi agaknya tidak berjaya untuk melakukan sebarang curian. Sebaliknya untuk kedudukan pada kali ini, RRQ Hoshi masih lagi mampu untuk menjaga kedudukan mereka daripada ditangkap. Tapi damage dia keluar dari Skylar cukup besar. Innocent terpaksa menggunakan region dengan terlebih awal. Ya, dan di mana Persik juga telah pun tiba untuk mendapatkan goal buff buat ketika ini. Yums juga hadir untuk memastikan Innocent daripada dalam keadaan yang selamat, menambahkan lagi heal yang didapatkan oleh Innocent. Tetapi Skies, agak bahaya Skies yang cukup rendah. Mungkin akan ditangkap, tapi Skies terus dijatuhkan oleh Vin menjadi first blood untuk pasukan RRQ Hoshi. Dan yang agak berbahaya, sedikit sukar untuk pasukan Yudhirek Giants, tapi Don yang akan ditangkap oleh Cram. Vin telah pun berada di bahagian bawah, disisiar dengan Wiz by Wing untuk melakukan penerbangan mencari alih pasukan Yudhirek Giants di bahagian bawah. Namun begitu, tidak berikan sebarang paksaan. Sebaliknya menunggu total yang pertama untuk dibangkitkan pada menit yang kedua. sememangnya Alot adalah natural counter juga kepada Nolan. Jadi tak mengejutkan perkara ini berlaku, tetapi apabila first blood terjadi terhadap Nolan, kita risau impactnya di dalam game ni. Tapi di bahagian bawah, ada tekanan sebenarnya mencari paksaan untuk pasukan Yudhirek Giants, tapi RRQ Hoshi dan mereka terpaksa berundur mencari posisi yang bersesuai untuk mereka mulakan team fight dengan pasukan Yudhirek Giants. Total yang pertama mula ditarik oleh pasukan RRQ Hoshi, manakala untuk pasukan Yudhirek Giants perlu menunggu Sekai menghampiri kedudukan. Betul buat kali ini masih lagi menunggu pemiliknya, masih lagi menunggu siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkan total tersebut. Tetapi fokus sekarang masih
masih lagi berada pasukan Araki Hoshi. Hanya membuang masa saja. Skies pergi memberikan fokus untuk mendapatkan farm terlebih dahulu. Tapi Fede Strike Agak bahaya untuk kedudukan Yudhira Jaya mencari mangsa, tapi sebalik Krem menjadi tak merupakan Vin mencari mangsa. Sekas masuk menumbangkan Dawn. Turtle masih lagi belum didapatkan oleh sesiapa, tapi di reset Skies berjaya untuk mengunci tempat pasukan Yudhira Jaya pada benda yang ketiga. Menerbalikkan situasi semula menyebabkan pasukan Araki Hoshi tidak berjaya untuk mendapatkan turtle yang mereka inginkan. Berikan ruang pula untuk Yudhira Giants bergerak dengan lebih fleksibel. Wombo yang cukup maut. Dia pada side musuh tapi penalty zone. Minun Fury. Kemudian adanya fracture. Letupan damage daripada Yudhira Giant tak mampu nak ditadah oleh Araki Hoshi sebentar tadi. Dan disebabkan perbezaan level juga, Skies level 5, Persik level 4 mudah untuk memberikan saingan kepada pengambilan turtle yang pertama. Kemenangan yang agak besar untuk Yudhira Giant pada permulaan game yang ketiga ini. Sekarang ini dah masuk minit yang ketiga untuk pasukan Yudhira Giants. Masih lagi bermain-main dengan lokasi mereka. Cuba untuk mencuri farming, terutamanya Skies. Bergerak dengan agak bebas. Ismail digunakan oleh Rinsia, satu informasi yang baik untuk mereka berikan paksaan kepada kedudukan Araki Hoshi. Pada masa sama, damage dikeluarkan oleh Krem setakat ini pada minit permainan sangat besar, menyebabkan kedudukan selesa tapi bukan atas. Innocent terpaksa dijatuhkan. Fokus untuk pasukan Araki Hoshi sekarang adalah untuk menjatuhkan Innocent supaya tidak boleh bergerak terlalu bebas. Sekali lagi memberikan fokus yang tinggi kepada Innocent, tetapi damage leaderboard Krem dalam situasi yang cukup selesa buat ketika ini. Dan di mana mungkin Yudhira Giant perlu mengalihkan fokus mereka juga untuk memberikan bantuan kepada bahagian atas. Lihat, Yums cuba untuk memastikan minion kekal hidup bagi disalurkan kepada Innocent, tapi sekali bagi tengah. Damage yang dikeluarkan cukup besar. Persik untuk bertahan, tapi damage yang dikeluarkan oleh pasukan Araki Hoshi cukup besar. Tapi kerana dijalankan oleh Dawn. Dalam masa yang sama untuk pasukan Yudhira Giants, mereka tidak meneruskan perlawanan sebaik berundur. Berikan peluang untuk pasukan Araki Hoshi pula kali untuk bergerak fleksibel. Dengan atas Skylar berhadapan dengan dua player pasukan Yudhira Giants, Innocent juga Yums. Bahkan Skylar tidak boleh nak bergerak terlalu bebas. Fokus mungkin akan bergerak kepada turtle yang kedua untuk kedua pasukan. Adakah Yudhira Giants akan sekali berjaya untuk mendapatkan turtle ataupun Araki Hoshi pula sebaliknya? 2K berbalas 3 daripada sudut level Skies. 8 versus 7 buat ketika ini. Tidak begitu jauh perbezaannya. Tapi sekarang ini ada team fight yang cantik. Vin dijatuhkan oleh Skies. Cari mangsa lagi pada Esat dilepaskan oleh Rinsia mencari mangsa pasukan Yudhira Giants, tapi Skies mengunci turtle yang kedua untuk pasukan Yudhira Giants. Araki Hoshi bergerak ke arah bawah. Mungkin cuba untuk memberikan ataupun meletakkan objektif mereka adalah untuk mendapatkan medali tersebut. Innocent nyawa yang semakin direndahkan oleh Skylar sebentar tengok, walaupun ada entropi tapi tidak berjaya untuk mendapatkan mana-mana damage yang dikeluarkan kepada Skylar. Bahagian bawah menara nampak gayanya mudah saja dijatuhkan oleh pasukan Yudhira Giants. berjaya untuk melakukan zoning. Terpaksa Dawn memerhatikan sahaja auto turret ini dijatuhkan. Tetapi bagaimana situasi di bahagian atas? Nampaknya Araki Hoshi juga akan melakukan perkara yang sama. Kerana Yudhira Giant juga tak akan mampu untuk melakukan pertahanan. Sekarang ini untuk kedua pasukan, mereka juga perlu berhati-hati supaya tidak melakukan kesilapan yang terlalu besar. Terutamanya untuk Yudhira Giants dan juga Araki Hoshi, fokus mereka adalah untuk mendapatkan objektif, bukanlah hanya semata-mata mencari kill. Namun masuk yang ke-6 kita boleh nampak perlawanan setakat ini masih lagi stabil. Kalau mereka tak cari XP lane, mereka akan mencari goal lane mereka. Namun begitu perlu berhati-hati dengan kedudukan Skies ataupun Persik di mana mereka bergerak dengan dikatakan flexible juga. Jadi fokus akan diberikan di bahagian atas. Kali ini mereka mula menemani Innocent. Tetapi Araki Hoshi adanya conceal pada airstrike dilepaskan oleh Rinsia, tapi tidak berjaya. Final slice daripada Vin untuk mencari pemain. Storm dijadikan oleh Rinsia mencari pemain yang seterusnya, tapi juga berada Vin telah dijadikan oleh Skies. Satu berbalas satu dan telah pun tiba di tempat kejadian cuba untuk memberikan ancaman daripada Krem, tapi Krem nyawa yang cukup rendah tapi masih lagi boleh bertahan. Ada sekali damage juga ke pesawat Araki Hoshi, tapi Krem yang cukup rendah terpaksa menjadikan kedudukan. Ada presiden daripada Skylar mencari pemain yang mungkin boleh tumbangkan buat kali ini, tapi agak berbahaya. Skies masih lagi cuba untuk memberikan paksaan daripada arah belakang, menyebabkan pasukan Araki Hoshi terpaksa berundur. kembali tenang. 4 kill berbalas 4 kill pada minit yang ke-7. Tetapi Yudhira Giant mendalui daripada sudut gol sebanyak 1,500 gol. Tidaklah begitu jauh. Masih lagi mampu untuk dikejar oleh Araki Hoshi dengan satu kemenangan team fight sahaja. Jadi sekarang ini keadaan kembali tenang dan kembali memberikan fokus pada objektif. Tetapi Vin. Penalti zone pada Krem cuba untuk mencari Vin, mampu ataupun tidak melarikan diri, tapi final slice dilepaskan. Vin dijatuhkan oleh Krem. Masih lagi mampu untuk bertahan setakat ini. Adakah turtle yang terakhir akan dikunci oleh pasukan Yudhira Giants ataupun Araki Hoshi yang akan mencari peluang untuk mencuri turtle tersebut daripada pasukan Yudhira Giants?
Sekarang ni kita hampir memasuki kepada fasa mid game. Kena memberikan fokus juga kepada kedua-dua goal laner, kedua-dua pasukan daripada sudut farming. Siapa yang berada di bahagian hadapan. Tapi apabila ketiga-tiga turtle berjaya dimiliki oleh Yudu Red Giant, sepatutnya Innocent berada dalam keadaan yang selesa. Namun itu ada satu kematian mungkin akan mengganggu rekod tersebut. Oh, first seek terpaksa menjarakan kedudukan. Di bahagian bawah nampaknya Sky yang mungkin akan dicari Sky yang macam dah hilang di tengah Skylar. Ada Ezra yang memberikan bantuan combo di bahagian bawah menyebabkan Sky tak boleh nak ke mana-mana. Ada pula lagi 13 tunjuk pada Skylar. Tapi dibukakan atas. Ada sedikit fokus. Cuba untuk mencari first seek. Tapi first seek juga tidak ingin menunjukkan muka terlalu lama kan pasukan Yudu Red Giants. Yang ini saya risau. Shutdown sebentar tadi berjaya diberikan kepada Skylar apabila mereka berjaya untuk menjatuhkan Skies. Dan ini mungkin akan mempercepatkan power spike Skylar, terutamanya sahabat sebentar di bahagian tengah. Stormy. Agak bahaya Stormy yang semakin direndahkan. Cuba untuk menjarakkan kedudukan. Entropy digunakan oleh Innocent untuk mencari pemain yang ada. Vin cuba untuk melakukan tangkapan daripada arah bertentangan. Tapi Yum macam cukup rendah untuk bertahan. Tapi untuk kepada Stormy mereka akan ditumbangkan. Stormy masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi masuk ke hadapan Skylar menjadikan Stormy. Tapi double kill untuk Innocent setakat ini. Skylar juga menjadikan double kill menjadi pemangsa yang seterusnya. Krem menggerakkan rapat. Mereka paksa banyak first seek. Tetapi Krem terpaksa berundur supaya tidak ada lagi nyawa yang digugurkan. 2 berbalas 2 tapi masih lagi masuk Innocent mencari Skylar. Blazing Dart juga digunakan oleh Skylar. Tapi tidak ada sesiapa dijatuhkan setakat ini 1v1. Di bahagian tengah Rinsia cuba untuk mencari Krem. Krem masukkan apa tapi Krem menjatuhkan Rinsia pada menit ke-9 setakat ini. Untuk Yudu Red Giant juga Arkeoshi masih lagi stabil untuk kedua-dua pasukan ini. Kill demi kill berjaya didapatkan oleh Yudu Red Giant. Yum sebentar tadi sebelum dikorbankan masih lagi berjaya untuk mendapatkan minion free yang begitu cantik, membenarkan Innocent untuk mendapatkan double kill. Terus sahaja melonjakkan beliau di tangan yang pertama sebagai goal leaderboard kita. Dan ini membenarkan beliau untuk mencapai power spike dengan lebih pantas. Tetapi Skylar juga tidak jauh ketinggalan di bahagian belakang. Sekarang ini auto di bahagian tengah menjadi target. Ada ancaman di bahagian tengah. Vin berada belakang cuba untuk melakukan backstep agak berbahaya. Stormy pun ada damage cukup besar tapi Vin yang cuba untuk bertahan setakat ini. Tapi Vin hilang di tengah Skies. Agak berbahaya untuk pasukan Arkeoshi kalau mereka ingin memberikan ancaman seterusnya. Krem masih lagi berada di bahagian hadapan. Menada daily damage yang dikeluarkan pasukan Arkeoshi. Bersik cuba untuk masuk menunggu ancaman yang boleh diberikan. Agak berbahaya untuk Krem. Menada damage terlalu banyak. Kalau dia masih lagi ingin paksa agak bahaya. Tapi untuk pasukan Arkeoshi masih lebih bertenang setakat ini. Tapi sekarang ini Skies mencari mangsa. Nampaknya diberikan kepada Persik. Kalau Skylar yang melalui jalan tersebut, mungkin terbalik ceritanya buat ketika ini. Namun begitu, sekarang ini terus sahaja memulakan lot, memberikan saingan siapakah yang akan mendapatkannya. Tapi kelihatan di bahagian tengah mereka nak mencari target. Adakah Rinsia menjadi fokus utama? Alamak, ada ancaman Persik yang cukup rendah dicari. Tapi Skies masukkan dapat makan Rinsia. Tapi Innocent telah punya kalian Persik. Ada paksaan belajar pada Skylar. Tidak berjaya untuk makan sesiapa. Tapi tak sekarang Arkeoshi. Mereka masih tidak ingin menundurkan diri. Cuba untuk mencari mangsa seterusnya. Persik terpaksa menekapkan Recon mendapatkan HP di bahagian base. Namun begitu terpaksa Yudu Red Giants. Adakah ada paksaan seterusnya? Kali ini fokus untuk pasukan Arkeoshi adalah untuk mendapatkan lot yang pertama buat pasukan mereka. Tapi Yudu Red Giants mereka juga tidak ingin memberikan ruang terlalu luas. Vin ada yang pada slash mencari pemain pasukan Yudu Red Giants. Tapi tekanan diberikan pasukan Arkeoshi kali ini. Ada tekanan tapi Vin dijatuh oleh Krem. Agak berbahaya, satu nyawa telah pun diberikan kepada pasukan Yudu Red Giants. Persik masih cuba untuk masuk ke hadapan. Memberikan tekanan untuk pasukan Yudu Red Giants. Tapi pasukan Yudu Red Giants masih lagi mampu untuk bertahan. Arkeoshi kali ini mereka terpaksa berundur supaya tidak ditumbangkan pula oleh pasukan Yudu Red Giants. Wombo yang cukup menakutkan daripada Yudu Red Giant tidak membenarkan Arkeoshi untuk melakukan serangan balas di dalam mana-mana teamfight. Sekarang ni sekali lagi bertali-tali di kawasan lot. Kita kena melihat siapakah yang akan tertangkap dengan minion free, siapakah yang akan tertangkap dengan penalty zone dan siapa yang akan menjadi mangsa burst damage. Nampaknya Rinsia sekali lagi. Agak berbahaya sebenarnya untuk Arkeoshi. Terutamanya mana-mana player yang nyawa yang sangat-sangat lembut. Ini akan beri ruang untuk pasukan Yudu Red Giants lebih mudah untuk menangkap mereka pada yang ke-11. Lot masih lagi boleh dapat oleh sesiapa. Ada yang final stand pada Stormy cuba untuk mencari pemain pasukan Arkeoshi. Dom dia damage cukup besar pada arah pertentangan. Stormy jadikan ada Dom berarti daripada Skylar mencari pemain tapi telah pun di-cancel semula oleh pasukan Yudu Red Giants. Sekarang yang cukup rendah tapi hilang di tengah Sky. Di-shutdownkan pula. Mencari Lot. Mempat pun tidak dapatkan. Tapi ada double kill untuk pasukan Yudu Red Giants. Tapi Sky mengunci Lot untuk pasukan Yudu Red Giants. 4 pemain beruskan Arkeoshi telah menigugurkan buat kali ini. Itu sepatutnya wipe out. Rinsia baru saja hidup semula. Federside dibuka untuk melakukan pertahanan. Tetapi lihat terus saja Entropy digunakan untuk memberikan amaran kepada Rinsia. Jangan menghalang serangan mereka. Tapi sekarang ini Spider Flash
Bila masa di Spider Slash tu daripada Stormy tiba-tiba saja. Tapi kali ni John cuba untuk mempertahankan kereta Kyoshi. Tapi John mengangkat ditumbangkan hilang. Double kill dan Stormy. Hari tinggal Skylar. Tapi tetap Winnie Crystal akan diberikan fokus. Yodora Giants. Kemenangan 2-1 ke atas pasukan RRQ Hoshi. Kemenangan yang cukup meyakinkan daripada pasukan Yudu Red Giant, menyebabkan RRQ Hoshi di dalam setiap team fight tidak mampu untuk memberikan serangan balas. Terutamanya kalau Yudu Red Giant diberikan combo-combo yang cukup berbahaya. Kita ingatkan dengan minion free, dengan penalty zone sahaja dah pun cukup mengganggu. Tetapi jangan lupa tentang Stormy dengan Final Slash yang berkali-kali, yang seringkali mencolek ahli-ahli pasukan RRQ Hoshi satu persatu. Dan di mana bagaimana Skies Wilsia langsung tak dibenarkan langsung di dalam kawasan team fight. Seringkali berjaya dicari, seringkali berjaya dibunuh. Perlawanan yang cukup sengit. Saya rasa saya tak tahu jantung saya kat mana. Tapi game tadi sememangnya kita boleh katakan disiplin yang sangat baik ditunjukkan oleh pasukan Yudu Red Giants. Walaupun dekat permainan kita boleh nampak yang ada situasi di mana Skies dijatuhkan oleh pasukan RRQ Hoshi, tapi puja patut diberikan untuk pasukan Yudu Red Giants. Mereka sentiasa ada cara bagaimana mereka nak counter balik perlawanan mereka walaupun berada dalam keadaan yang akan dijatuhkan berkali-kali oleh pasukan RRQ Hoshi. Tapi tahniah diucapkan berjaya untuk pergi kepada upper bracket di peringkat yang seterusnya. Ya, tetapi perjalanan mereka masih lagi belum berakhir, masih lagi perlu mendapatkan satu lagi kemenangan untuk melayakkan diri kepada challenge final kita nanti. Terutamanya mereka kena menyaksikan game selepas ini di antara Falcon Esports menentang dengan RSG SG untuk melihat siapakah musuh yang mereka akan hadapi selepas ini. Walaupun sebentar tadi RRQ Hoshi dah pun bermain dengan cukup baik, walaupun dalam situasi di mana dalam team fight memang sukar nak melakukan apa-apa, tapi mereka tetap mencuba mencari ruang untuk melakukan serangan sebentar tadi. Namun begitu, berjaya dielakkan oleh Yudu Red Giant dengan begitu cantik. 18 kill berbalas 8 kill, 12 minit 37 saat, 41,000 gol berbalas 34,000 gol. Kali ni ada yang okey, kali tak ada yang tak mati berbanding dengan game yang kedua. Kali ini kita boleh katakan yang Skies masih lagi berbisa dengan assassin dia. Kita dah lama kan, kita boleh katakan dah lama juga tak nampak Skies dapatkan assassin dia. Tapi bila dia dapat assassin dia, segarang-garang muka Nolan tu. Macam itulah Skies main dia punya Nolan. Tapi saya boleh katakan untuk game daripada Yudu Red Giants, sebenarnya kelima-lima pemain ini tahu tugas mereka dalam perlawanan. Krem tahu yang dia perlu jadi orang yang kedua menada segala damage. Yums dengan Krem boleh dikatakan macam selalu kita nampak yang 3 mid lane yang sebagai base. Tapi Yudu Red Giants, Roma dengan XP yang jadi tunjang utama untuk berikan ataupun paksa team fight ke atas pasukan RRQ Hoshi. Kemudian siapa yang ada, sama ada Skies ataupun Innocent, akan memikul tugas untuk mengeluarkan burst damage, dan ianya membuahkan hasil di sini apabila mereka sering kali berjaya melakukan yang pertama, pick off dengan pantas, pick off dengan kemas, di mana RRQ Hoshi tak mampu nak melakukan apa-apa, dan apabila flank yang dilakukan oleh Skies berjaya untuk mencari damage dealer yang penting seperti Vincia, seperti Skylar, dan ini yang menidakkan RRQ Hoshi daripada nak melakukan apa-apa serangan balas. Tapi kita boleh katakan sebenarnya untuk pasukan RRQ Hoshi, finisher mereka Skylar sentiasa ada cara untuk dia menggunakan Blazing Duet mencari pemain daripada pasukan Yudu Red Giants. Tetapi mungkin ada disebabkan ada beberapa situasi yang Yudu Red Giants mereka lebih pantas untuk step up, cari pemain yang perlu dicari, ataupun mereka memancing pasukan RRQ Hoshi ini untuk membahagikan skill set di saat pasukan Yudu Red Giants tak perlu keluarkan skill. Mereka tunggu RRQ Hoshi dah tak ada skill set, dah habis dekat player yang tak sepatutnya mereka berikan tumpuan. Dekat situ Yudu Red Giants terbalikkan situasi, gunakan sehabis baik semua skill set mereka ada dan menyebabkan RRQ Hoshi tersekat di kedudukan yang agak sukar untuk mereka lepaskan diri. Tapi kita juga jangan lupa tentang Yums. Yums sebentar tadi Skylar dah cantik, dah Blazing Duet kepada kawasan belakang, tiba-tiba dengan hanya menggunakan Despair Storm sahaja, melakukan knock up terus sahaja, cancel Blazing Duet tersebut dengan begitu mudah. Tiba-tiba damage yang mampu dikeluarkan oleh Skylar dah tak wujud. Dan apabila ianya berlaku, mula menjadi target utama sebentar tadi, mula dijatuhkan dengan begitu pantas. Dan ini yang kita katakan untuk Yudu Red Giant,
kita tak boleh fokus kepada satu individu Betul. saja. Disebabkan kelima-lima ahli pasukan ini bermain dengan cukup baik. Ya, terutamanya siapa sangka kalau ada Valentina Stormy, kita akan saksikan dua hero yang sama dalam satu game. Sebab saya tak beberapa kali kita boleh nampak perlawanan yang digunakan Stormy bila dia dapat Valentina. Dua kali kita dapat ada Final Slash. Padahal Final Slash dia guna, tapi tiba ada Final Slash lagi. Rupa pada dia. Tapi boleh dikatakan untuk game pada kali ini, sebenarnya pada awal permainan sehingga akhir permainan, itu Red Giants pegang dengan cukup rapi daripada segi gol, daripada segi XP. Kita boleh nampak yang tak ada penurunan yang memberikan ruang untuk pasukan RRQ Hoshi mampu untuk mendapatkan pasukan Red Giants. Walaupun dekat awal permainan, boleh dikatakan beberapa kill berjaya dapatkan RRQ Hoshi awal permainan menyebabkan sukar untuk Red Giants. Tapi ini yang menariknya, Sky sebenarnya tadi dia yang menjadi first blood. Betul. Tapi bila dalam turtle yang pertama, beliau tetap satu level tinggi daripada first six sebentar tadi. Tak tahu bagaimana, tapi beliau tetap satu level tinggi, dan di mana mereka juga berjaya untuk mendapatkan kill dengan lebih efektif. Tapi ini disebabkan combo-wombo lah. Combo-wombo yang cukup membahaya lah. Tapi sebabkan turtle yang pertama tu saya kita pun tak yakin dengan Red Giants. Sebab kan masa lepas Skylar Skylar pula lepas guys kena dapat first blood kat bawah,